Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk sambungan kelas minggu lepas, okey, saya ada buat sedikit pembetulan pada video kali ini, yang mana subtopik kita adalah berkaitan dengan dot products ataupun dikenali sebagai skala products. So, awak semua boleh refer dekat buku nota masing-masing. Okey, untuk dot products ataupun dikenali sebagai skala products, okey, dia punya tanda dia adalah pertama sekali dia akan ada tanda dot yang melibatkan operasi darab. So dia akan ada tanda dot, okey, tanda dot ataupun soalan lah. Okey, yang kedua, okey, hasil darab dua vektor ni akan menghasilkan nilai magnitude ataupun result bagi dot product ni ataupun hasil darab dua vektor akan dapat dalam bentuk nilai magnitude sahaja ataupun magnitude only. So that's why dia dipanggil sebagai dot product ataupun skala products. So awak kena ingat dua benda ni. Pertama adalah dia ada tanda dot menunjukkan bahawa dia adalah dot products. Yang kedua adalah hasil darab dia akan dapat dalam bentuk magnitude only, means that skala. Okey, so sekarang kita tengok sekiranya kita ada dua vektor iaitu vektor A dan vektor B. Okey, so kita nak selesaikan hasil darab dua vektor A dan B dalam bentuk dot product. So pertama sekali dia akan tulis A dot B, means that A dot product with B. Okey, so pertama sekali kita akan refer kepada formula yang pertama. Okey, formula pertama ialah A dot B equals to A modulus times B modulus cos theta. Whereas theta ni adalah angle between A and B. For example, kalau kita ada dua vektor iaitu vektor A dan vektor B. Okey, so vektor A and then vektor B. So sudut di antara dua vektor ni kita panggil sebagai theta. Okay, angle between vektor A and B. So yang penting sekali adalah formula yang pertama ni, A dot B sama dengan A modulus B modulus cos theta, yang mana A modulus ni merujuk kepada magnitude of vektor. Okay, yang mana formula dia adalah, kita tahulah A modulus sama dengan A1 square plus A2 square. So refer pada this one. Okay, so this is formula yang the previous one, kena ingat balik. Okay, baik, kemudian formula yang kedua. Okay, formula yang kedua adalah kalau dua dimension 2D, A dot B sama dengan A1 times dengan B1. A1 times B1 means that kita darab coefficient pada variable yang sama. Contohnya I dengan I. So coefficient dia A1 dengan B1. So A1 dengan B1, kemudian A2 dengan B2. A2 dengan B2. Okay. Okay, I dengan J itu kita tak perlu tulis. Okay, kerana dia akan dapat jadi satu. Okay, kita hanya perlu darab bahagian I dengan I, J dengan J. Nanti saya tunjukkan ke bahagian example. Alright. Okay, kalau untuk vektor 3 dimension, so bahagian I A1 darab dengan B1, A2 darab B2, A3 darab dengan B3. Okay, mesti ada 3 lah. Okay, so kita hanya perlu darab dia punya coefficient sahaja. Punya variable tak perlu. Because nanti kita akan jumlahkan dan akan dapat jawapan akhir dalam nilai magnitude sahaja. Okey. Baik, formula yang ketiga adalah digabungkan daripada kedua-dua
formula pertama dan kedua tadi. Yang mana formula yang ketiga adalah formula yang kita nak gunakan untuk kita cari nilai sudut di antara dua theta. Macam mana boleh terbentuknya formula yang ketiga ni adalah dengan kita gabungkan formula pertama iaitu A dot B sama dengan A modulus B modulus cos theta, and then kita pindahkan this one sebelah kiri, dia akan jadi A dot B divided by A modulus B modulus cos theta. Okey. Kemudian seterusnya theta sama dengan cos inverse A dot B divided by A modulus B modulus. Okey, so dapatlah formula yang sama macam formula nombor 3. Alright. Okey, seterusnya kita pergi dekat bahagian properties of scalar products. Okey, untuk properties of scalar product ada soalan yang akan ditanya dalam presentation 2 nanti, yang mana awak kena explain tentang scalar products and then tentang properties yang berkaitan, iaitu melibatkan properties nombor E, F dan juga G. Okay, so kena explain berserta dengan dia punya example. Okay, so example ambil daripada final exam. Okay, kita tengok properties Okay, yang pertama sekali adalah A dot B sama dengan B dot A. Okay, this one tak ada masalah. A dot B plus C, okay, berkembangkan dapat A dot B plus AC, tak ada masalah. A plus B dot C plus D, kembangkan akan dapat this one, tak ada masalah. And then D pun tak ada masalah because of K is a coefficient. Darab dengan A dot B sama dengan A dot K darab B. Okay, so this one tak ada masalah. Okay, so biasanya kalau soalan final dia akan tanya yang ni lah, E, F dan G. Okay, untuk E, okay, non-zero vector A and B are perpendicular, means perpendicular or orthogonal is dia berserenjang. Berserenjang means that kita ada vektor A dan kita ada vektor B. So vektor A berserenjang dengan vektor B. Berserenjang maksudnya sudut dia 90 darjah. So that dia punya syarat dia ataupun properties dia adalah A dot B sama dengan kosong. Kenapa dapat A dot B sama dengan kosong? Menunjukkan bahawa dia adalah perpendicular ataupun orthogonal ataupun berserenjang kerana bila kita tahu berserenjang dia punya sudut theta adalah 90 darjah. Okay, so 90 darjah bermaksud kalau kita masukkan formula A dot B sama dengan A modulus B modulus cos 90 darjah, yang mana cos 90 darjah ni sama dengan kosong. Kosong darab dengan A modulus dengan B modulus akan dapat kosong. So that's why A dot B sama dengan kosong. Okay, so this is dia punya pembuktian dia. Okay, kalau vektor A dan B tu parallel untuk syarat yang F parallel means that dia sama direction Sebenarnya sama direction bermaksud sudut dia sama dengan kosong. So bila sudut dia sama dengan kosong, apa yang berlaku adalah dia akan jadi A dot B sama dengan A modulus dot B modulus. Kenapa? Kerana bila sudut kosong, bila kita tekan kalkulator cos 0 degree, kita akan dapat 1. So bila kita apply formula this one, so awak akan dapat final answer is A dot B sama dengan A modulus dot B modulus. So this is the proven how A dot vector A dan vector B is parallel or same direction. Okay, so bila dia parallel dia ada dua, satu same direction, satu lagi opposite direction. Kalau opposite direction senang saja, dia punya formula is A dot B sama dengan negatif. Negatif ni means opposite. Alright. Okay, so yang pertama perpendicular or orthogonal. Yang kedua adalah parallel. So this one kena explain dalam presentation nanti berserta dengan soalan example Okay,
yang ketiga iaitu properties G. Okay, two vector A and B are parallel if A sama dengan KB. Okay. Alright. So this one ada lagi satu syarat bagi dua vektor yang parallel, yang mana A sama dengan KB. Okay, A sama dengan KB. Okay. So dia boleh jadi same direction or opposite direction. So macam mana kita nak ukur dia same direction? Dia punya K ni, nilai K adalah lebih besar daripada kosong, means that positif lah. Okay, satu lagi kalau dia opposite, nilai K dia adalah negatif. Okay. Baik, seterusnya kita tengok example 5.8 Example 5.8. Okay, so given P equals to 2I plus J and Q equals to I tolak 3J, find P dot Q. P dot Q means that dia adalah dot products ataupun scalar products. Okay, so kita boleh kita boleh buat dua kaedah sama ada kita nak buat kaedah yang kita guna formula tadi A dot B iaitu A1 B1 plus A2 B2 kan. Okay, means that apa yang dimaksudkan dengan A1 times B1 A2 times B2 tu maksud dia kat sini Okay, yang mana kita darabkan I dengan I, J dengan J saja. So 2 kali dengan 1. Okay, kemudian 1 kalikan dengan negatif 3. Okay, lepas tu kita jumlahkan, kita akan dapat negatif 1. Okay, satu lagi adalah kita gunakan kaedah metrik, maksudnya kita tulis dalam bentuk matriks. So 2 kali dengan 1, and then 1 kalikan dengan negatif 3. So akan dapat macam ni lah. So akan dapat this one. Okay, jawapan akhir dia adalah negatif 1. Okay, so senang je So dia tak sama dengan kaedah expand lah. Dia dot product ni, kena ingat kaedah dia ialah I darabkan dengan I, J darabkan dengan J. So cuma variable J tu kita tak tulis, kita hanya tulis dia punya perkali saja ataupun coefficient. Okay, kita tengok soalan B. P dot P plus Q in bracket. So selesaikan in bracket dahulu. So dapat 3i minus 2j, and then barulah kita darabkan dengan P dot P dot dengan dalam bracket. So P 2i plus j darabkan dengan 3i minus 2j. So 2i dengan 3i kita darab, and then I dengan negatif 2j kita darab. Okay, I dengan I, J dengan J. So 2 kali dengan 3, 6. 1 kalikan dengan negatif 2 dapat negatif 2. 6 tolak 2 dapat 4 Okay, so itu adalah untuk example 5.8. Kita tengok example 5.9. Okay, untuk example 5.9. Okay, so find A dot B if A 2i minus 5k and B equals to negative 3i plus 4k and the angle between A and B. So dia suruh kira A dot B dan juga dia suruh kira angle sekali. Okay, first thing ialah kita calculate A dot B dulu. A dot B sama dengan 2i minus 5k times dengan negative 3i plus 4k. So dalam buku ada buat menggunakan kaedah matrix. Bukanlah kaedah matrix dalam bentuk matrix. So this one 2 kali negatif 3. So dapat negatif 6. Okay, tambah dengan negatif 5 kalikan dengan 4. Negatif 20. Okay, so selesaikan akan dapat negatif 26. Okay, seterusnya minta cari sudut theta. Sudut theta sama dengan cos inverse A dot B divided by A modulus B modulus. Yang mana formula ni kita tengok formula nombor 3 tadi kan. So kita dah ada nilai A dot B, kita cari nilai A modulus dengan B modulus. A modulus sama dengan this one, iaitu 2 kuasa 2 tambah dengan negatif 5 kuasa 2. So tekan kalkulator akan dapat jawapan B modulus sama dengan square root negatif 3 square and then 4 square.
Dia tekan calculator akan dapat 5.39 and then this one dapat 5. So gantikan dalam formula. So akan dapat cos inverse negative 26 divided by 5.39 times 5. Okay, this one tekan calculator dulu. So baru akan dapat this one. Okay, then tekan calculator, you guys akan dapat nilai sudut theta 164.7 or 164.9. Okay. Alright. Dia beza dekat titik perpuluhan sahaja. Okay, sebenarnya tengok example 5.10. Okay, where is even OA equals to 2i plus 3j minus k plus n OB equals to I minus 2j plus 3k, determine angle between OA and OB. Okay, OA dot OB equals to negative 7. So dia dah bagi dah. Okay, so kat sini dia dah bagi dah. Dalam soalan, nilai OA dot OB sama dengan negatif 7. So dia minta awak cari angle between OA and OB sahaja. So that theta sama dengan cos inverse OA dot OB divided by modulus OA times modulus OB. So this one dah ada nilai, so kita carilah nilai this one. Okay, kat sini dia nak uji awak kemahiran menggunakan kalkulator. Alright. Okay, so this one saya. Okay, so dapat nilai ni, so masukkan dalam formula. So akan dapat cos inverse negatif 7 bahagikan dengan 3.74 darab 3.74. Tekan kalkulator, akan dapat cos negatif 0.5, so 120. So samalah. Okay, so kita tengok example 5.11. Show that vector A 2i plus 4j and vector B 5i plus 10j are parallel. Nampak dia kata parallel and have the same direction. Okay, apa syarat bagi parallel? So A dot B equals to A modulus B modulus. Okay, so now first kita kena buat A dot B dahulu. A dot B 2i plus 4j multiply with 5i plus 10j. So kita darabkan 2 dengan 5, 10 plus dengan 4 kali dengan 10, 40. So jawapan dia 50. Okey, kemudian kita kena cari A modulus times dengan B modulus. So A modulus sama dengan 2 square plus 4 square and then B modulus sama dengan 5 square plus 10 square. So awak akan dapat square root 20 and square root 125. Tekan kalkulator akan dapat 50. So that A dot B is equals to modulus A times modulus B ya. Okay, so that kita boleh rumuskan A dot B sama dengan this one. Okay, now this is kita dah provekan dia bahawa dia adalah parallel. And then actually this one kita juga boleh provekan bahawa dia adalah same direction because of dia punya ni adalah positif. But kita boleh gunakan dia satu lagi property iaitu A sama dengan KB. Yang mana kalau K ni positif dia adalah same direction. Kalau K tu negatif adalah opposite direction. So kita masukkanlah nilai. Okay, dia ini pun dah cukup. Kalau nak buat satu lagi pun boleh juga. 2i plus 4j and then K 5i plus 10j. So seterusnya apa kita buat adalah kita samakan dia punya ni penyebut dia iaitu 2i dengan 5i. Okay, so 2i this one kita darab, so dia akan jadi K 5i. So that I dengan I tu kita cancelkan. So K pindahkan 5 ke sebelah kiri, so akan dapat 2 over 5. 2 over 5 is
2 over 5 is more than 0, means that A equals to 2 over 5 B. So A and B is parallel and same direction. Okay. So that's all untuk dot product ataupun scalar product. So siapkan exercise 5.6. Okay, kemudian hantarkan ke dalam CDOS.